Oktober ini ialah bulan kesedaran keselamatan siber dan sesuai dengan itu tema Tanya Aja kali ini iaitu alamak, kena scam lagi. Dan untuk tingkatkan keselamatan internet dalam kalangan warga digital, kita bersama pakar keselamatan siber, Dr. Muhammad Nordin Yusof yang juga pengarah EMP dan Ketua Operasi Keselamatan Dr. Anywhere. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Doktor, apa jenis penipuan siber yang paling biasa berlaku di Singapura ini? Okey, sebelum kita cakap tentang jenis penipuan cyber, kita mesti understand apa tu penipuan cyber ataupun scam. Scam tu adalah satu jenis penipuan yang dilakukan oleh si penipu atau mungkin si penggodam, right, untuk mencuri duit, mencuri maklumat peribadi ataupun keuntungan yang lain daripada kita semua, right? Dan si penipu ni pun gunakan pelbagai taktik seperti penipuan melalui email, phishing atau penipuan melalui SMS, itu namanya smishing, dan penipuan melalui video call ataupun video itu ataupun telefon call itu bernamanya phishing. Phishing, smishing, vishing. Kan? Ya. Dia bukan makanan-makanan viral ni makanan si penipu. Betul. So phishing ni, smishing ataupun vishing boleh dilakukan untuk investment scam, untuk job scam, untuk scam yang lain-lain untuk meraihkan keuntungan atau maklumat peribadi. Juga pencurian identiti atau identity theft pun boleh dilakukan melalui pelbagai taktik penipuan. Sebelum doktor sambung lebih lanjut lagi, kita nak maklumkan kepada pendengar-pendengar yang sedang mendengar Radio Warna 942 sekarang. Kami dah live di Facebook. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang ingin anda ajukan kepada Dr. Nordin, dipersilakan di ruang komen di Facebook Warna 942. Dan kalau mungkin ada nak kongsi di Pengalaman antara sendiri pengalaman. pernah ditipu oleh si penggodam ni. Betul. Nusha pernah? Hampir-hampir. Doktor pernah? Hampir-hampir juga. Ini yang menarik ni. Tapi doktor, saya ingin tahu apa jenis penipuan yang sering ataupun paling biasa berlaku ni? Okey, paling biasa berlaku Top 3 lah. top 3 saya kata investment scam. Ini satu. Lagi satu ialah job scam. Pekerjaan. Pekerjaan dan juga e-commerce. Online shopping. Online shopping. Nusha. Take note Okey, jadi pelaburan, Ya. pekerjaan dan juga bila kita membeli secara dalam talian. Ya, betul. Love scam macam ni, doktor? Love scam pun ada juga. Salah satu daripada scam, kalau nak katakan top 5 tu memang love scam tu salah satu daripada top 5 or scam lah. So ada investment pelaburan, scam pelaburan, job scam, love scam, dan impersonation scam. So ini scam Cuba untuk menyerupai identiti ya. orang lain. Macam dia nak Correct. jadi Dr. Nordin. Penyamaran. Jadi dia bersama menyamar gitu. Kalau kita ingat ada satu time tu kita ada video call daripada seseorang Pasukan ni yang polis. memakai mask kan. Lepas tu menyerupai pengawal polis. Ada sampai sekarang pun ada, doktor. Ya, sampai sekarang pun ada kan. Itu salah satu daripada impersonation scam. Atau Penyamaran. scam penyamaran. Itu melalui phishing. Jadi tadi kita sebut tentang phishing, smishing, vishing. Ya. Jadi bercakap tentang scam atau penipuan siber ni, doktor. Kita ada terima perkongsian dari pendengar. Minggu lepas lah kita ada tanyakan kepada mereka apakah di antara kes-kes penipuan yang pernah berlaku kepada mereka. Yang ini kiriman Cik Nur Salihah Muhammad Kamil. Katanya beliau hampir kena scam bila beliau nak ambil perkhidmatan grooming untuk kucing menerusi Instagram. Okey, itu satu. Khidmat online. Yang ini pula kiriman Cik Rohana Abdul Karim, katanya takut sangat nak scan QR code ataupun imbasan kod QR. Takut pautan-pautannya kan. Cik Sarah Ahmad pula katanya dapat panggilan daripada luar negeri. Bila dijawab dengan suara lelaki, terus matikan panggilan tu. Yang seterusnya, okey,
soalan dari Mat Rock 6 Pusing katanya bagaimana kita nak halau scammer? Macam nak halau haiwan, bukan? Tak boleh macam tu. Jadi apa taktik-taktik yang sering digunakan oleh penipu, doktor, dan bagaimana kita nak kenal pasti ni scam? Okey. Kalau teknologi ni makin berkembang. Selagi ada teknologi, selagi itu ada si penipu, selagi itu ada scam. Jadi kita mesti tahulah macam mana nak tengok Elak. tanda-tanda scam ni supaya kita ditipu. boleh elak daripada tertipu. Jadi kalau kita tengok phishing email atau email melalui penipuan melalui email, kan? Kalau saya hantar email kan menggunakan MediaCorp, address MediaCorp, kan? O tu saya tukar pada 0. So boleh nampak tak dia punya perbezaan? Sekali pandang Sekali mungkin pandang tidak. tak. Sekali pandang tak kan? So pertama kita mesti tengok dia punya sumber email address tu. Sumber email tu betul ke tak? Itu yang paling pertama sekali yang kita patut tengok. Dan kedua tu kita nak tengok ada pautan tak dalam email tu. Kalau ada pautan dalam email tu, kita Perlu berjaga-jaga. perlu berjaga-jaga. Jangan sembarang tekan. Jangan sembarang tekan. Kita pakai kita punya cursor, kan, mouse cursor tu, kita ke pautan tu, dan kita tengok dia punya URL. Adakah sebagai contoh www.mediacorp.com.sg. Itu yang betul kan? Atau www.mediacorp.sg. Lain. Jadi kita kena berhati-hati sebab kalau kita klik pautan tu ada dua perkara. Mungkin dia boleh muat turun virus atau perisian yang Perisian mengandungi hasad ni. hasad atau mengandungi ransomware right, ke dalam telefon bimbit ataupun laptop kita. Kalau itu berlaku, habislah. Dia curi Si semua penggodam maklumat. tu akan curi semua maklumat, akan take over laptop kita, take over telefon bimbit kita. Itu satu. Lagi satu, kalau kita klik pautan tu boleh membawa kita ke laman yang menyuruh kita memberi maklumat peribadi, bank account, dan sebagainya. Itu kedua. Dan ketiga, kalau permintaan dalam email itu mengandungi kata-kata yang mendesak. Seperti kalau tidak memberi maklumat anda sekarang, akaun anda akan ditutup. Kalau dia memberi perkataan-perkataan yang mendesak macam gitu, dan kita harus berwaspada. So scammers memang suka menggunakan cara-cara macam gini. Jadi dan kalau kita tengok investment scam, kan, investment scam tu kita kena keluarkan duit, katalah duit, ada satu kes ni memang ada, dia mengeluarkan duit 2,000 untuk mendapatkan keuntungan balik, return of investment 8,000 dalam masa sebulan. Too Boleh good to ke? be true. Yeah, exactly. Terlampau baik, So untuk memang betul. Dalam istilah Inggeris tu kita pakai, when it's too good to be true, it probably It's is. not true. So jangan percaya, jangan baru waspadalah. So itu tanda-tanda yang kita boleh tengok dalam email phishing atau penipuan melalui email. Yang disebut oleh doktor awal tadi iaitu skim penipuan pelaburan, salah satu bentuk penipuan iaitu skim cepat kaya. Semua nak cepat kaya, tak sabar nak jadi kaya. Kalau dulu ada skim seperti Ponzi, skim LMM dan sebagainya. Dalam pengamatan Dr. Nordin ni, kenapa masih ramai lagi individu yang terjebak dengan penipuan siber walaupun ada kempen kesedaran? Yang paling senang ni untuk mengeksploitasi emosi manusia. Ini scammers atau penggoda memang menggunakan cara macam gini, mengeksploitasi emosi manusia. Jadi pertama sekali, keinginan cepat kaya. So memang kita tertarik kan, kalau kita boleh cepat kaya. Jadi kita memang tertarik dengan apa scammers tu memberi kepada kita, kan. Jadi sebab ini boleh tingkatkan ekonomi kewangan kita sekeluarga. Itu satu. Dan lagi satu, kurangnya kefahaman dan pendidikan teknologi. Kedua, taktik penipu yang semakin Canggih. Licik. dan
pendekatan kepada kita, macam bermakna personalize. Pandai memancing. Digunakan emosi. Ya, dia personalize. Dia personalize tu bermakna dia tahu tak, oh anda kerja di sebuah syarikat. Ini pekerjaan anda. Anda melakukan ni di tempat kerja. Jadi saya akan craft email yang betul, yang nampak macam daripada CEO atau daripada CFO, hantar kepada anda supaya anda boleh melakukan apa yang saya suruh anda lakukan. Ada juga kes-kes macam gini. Dan FOMO, fear of missing out. Ni pun satu, fear of missing out. Kalau kita tengok sekarang ni cryptocurrency, semua orang pergi cryptocurrency kan. Bitcoin dan sebagainya. dan sebagainya. Jadi kita tengok orang tu cepat kaya. Alamak, banyak keuntungan dia dapat. Jadi kita pun macam fear of missing out, FOMO. Jadi kita pun okey lah. Try jugalah. Try juga, habislah duit. Kalau kita salah, sebab kalau kita nak buat investment, jangan buat investment secara talian. Sebab kebanyakan orang buat investment secara talian aja. Via email atau via SMS, Telegram. Pergi ke office tu, check sama ada company tu sahih ke tak, orang yang akan menjual kepada kita investment tu sahih ke tak, whether company tu under Monetary Authority of Singapore ke tak. Tu semua kita kena check dulu sebelum kita buat sesuatu pelaburan. Tak ada hangus duitnya. Bayangkan bertahun-tahun simpan, tiba-tiba hilang. Okey, kita semak kiriman-kiriman dari para pendengar Warna 942 di ruang Facebook ni. Ni Cik Rosna Ros katanya, doktor boleh tak kami menjawab talian yang bermula dengan +65 untuk elak scam, sebab saya tak nak jawab ni. Memang saya pun suruh mak saya jangan angkat kalau nombor tak kenal jangan angkat. Jadi doktor. Memang +65 tu tak payah angkat lah. Kalau ada +65 tu memang sekarang ni saya boleh cakap macam gini lah. Apa ni +65 ke, nombor telefon daripada luar negeri ke, ada banyak-banyak cara sekarang ni untuk si penipu mengguna untuk telefon sesiapa saja. Sebab banyak software atau perisian dekat luar sana yang membolehkan untuk telefon menggunakan nombor telefon yang biasa saja. Betul. Jadi kita kena berhati-hati atau kita muat turun Scam Shield. So kalau kita muat turun Scam Shield boleh menolong kita untuk tapis nombor telefon yang bukan sahih. Atau kita panggilkan suspicious. So Scam Shield boleh tolong kita buat macam itu. Jadi kita muat turun Scam Shield ke dalam telefon bimbit kita. Saya pun memang ada Scam Shield, dah memang activate dah. Anda sudah ada or saya belum? Saya mengaku belum. Saya nanti saya download, saya mahu turun Scam Shield. Sekarang juga anda ke ruang aplikasi Google Play Store ataupun ke Apple Store. Anda muat turun Scam Shield, SCAM SHIELD. Okey. Yang ini seterusnya kiriman dari Cik Siti Sadiah Kemat ni berkenaan phishing email tadi. Katanya tempat kerjanya HDB selalu akan ingatkan para pekerja tentang phishing scam. Dia PHISHING. Dia bukan phishing ke? Dia phishing. Tapi nasib baik kita email sebab kawan-kawan akak nyaris kena. Okey. Ya, sebenarnya P bukan F phishing scam P. Jadi banyak organisasi, macam organisasi saya pun lancarkan phishing, kita panggil phishing exercise. Jadi phishing exercise ni kita hantar dan kita hantar dua dalam setahun. Kita hantar phishing exercise ni untuk pekerja-pekerja tahu macam mana nak tengok tanda phishing. Jadi kalau mereka terima phishing email, mereka tahu macam mana dia orang patut respon dan apa mereka patut klik. Mereka patut report kepada cyber security. So cara macam gitu ialah untuk tingkatkan kesedaran phishing di kalangan pekerja-pekerja
Hmm. Ah, Jadi natijahnya iaitu untuk mengelakkan daripada yes. ditipu, salah satu alat perisian tertentu iaitu muat turun aplikasi Scam Hmm, Shield. Dan doktor, bagaimana pula untuk membantu golongan warga emas dari ditipu kerana mereka hmm. mungkin tidak tahu bagaimana untuk muat turun dan sebagainya. Apa Ah. langkah-langkah untuk laporkan penipuan siber di Singapura ini? So warga emas pertama kali saya pun bilang sama mak saya mak, kalau ada nombor yang tak kenal ke tak payah angkat lah. Kalau nak tahu kalau sebab kalau nombor tu kalau call tu mustahak kan, diorang akan message mak. Mm-mm. Jadi kalau orang message mak, then baru mak tahulah apa perkara tersebut. Kalau tak tahu tak payah angkat mak. Kalau mak tak kenal lah. Kalau mak kenal tu okey. Mm-mm. Then beritahu pada saya. Dan saya akan nasihat mak lah apa mak patut buat lah. So mak saya sekarang dah pandai lah. Kalau ada Untung nombor maknya. yang lain dia akan bilang pada saya dulu. Dia kata nombor ni typo mak Tanya ni macam Nordin mana dulu. ni. So itu satu. Jadi kalau kita terima uh, nombor yang kita tak kenali atau kita kena scam ke, kita boleh lapor je kepada pihak polis. Buat police report. Itu satu, kita boleh laporkan kepada pihak polis. Kita pun boleh laporkan kepada anti-scam helpline. Anti-scam helpline tu ada nombor dia daripada National Crime Prevention Council. Nombor dia saya tulis di sini 1800 722 6688. Oi, laju sangat doktor. Ah. Perlahan Satu sikit. 1800 722 6688. Jadi boleh Ah, report kalau dapat ah, syaki kes penipuan. Ya. Tapi kalau ini melibatkan kewangan anda, akaun anda, laporkan kepada bank serta-merta. Jangan tunggu. Saya ada teman tu bila dah kena tu dengan secepat kilat dia terus pergi bank cari cawangan yang terdekat untuk maklumkan. Boleh telefon aja sebab sekarang bank kan ada Dia you takut, press doktor. one, you press one for fraud. Press one je terus dia respon dengan cepat. Hari ini kita bersama dengan Dr. Nordin. Sebenarnya banyak juga soalan yang kami terima menerusi WhatsApp. Cuma lebih baik kalau anda salurkan ke Facebook. Anda ke Facebook Warna 942. Dan ini kiriman dari Cik Hadijah. Apa katanya, Nosha? Katanya saya pernah terima mesej mengatakan NTUC redeem point saya yang hendak hampir-hampir tarikh luput ya. Tapi nombor telefonnya bermula dari +60. Nampak sangat itu adalah penipuan ataupun scam. Agak-agak lah nak tipu orang pun. Tadi awal agak-agak tadi sikit. menarik sekali Dr. Nordin berkongsi tentang deepfake menggunakan suara kita dan sebagainya. Mungkin boleh tekankan sekali lagi kepada para pendengar kita. Okey, deepfake ni merujuk kepada teknologi yang menggunakan AI. AI atau kecerdasan buatan tu yang mencipta video ataupun audio yang menampilkan individu. Individu ni seolah-olah mereka yang melakukan atau menyatakan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Dan individu ni mungkin boleh even boleh jadi Nosha Perdana atau Menteri Perdana kita. Menteri, Presiden, tokoh-tokoh bisnes kan. So ini intention dia atau ialah untuk penipuan dan juga manipulasi maklumat atau penyebaran terutama sekali ini yang paling mustahak, penyebaran berita palsu. Ini yang menakutkan. Sebab kita nampak yang deepfake ni dia datang daripada tokoh-tokoh yang nampak macam sahih yang dihormati kan, tapi sebenarnya berita palsu. Ini yang boleh menyebabkan banyak perkara buruk yang berlaku. Selama pengalaman Dr. Nordin dalam bidang keselamatan siber ni, apa antara kes-kes yang dilihat sendiri? Ada yang paling berleluasa memang penipuan melalui email. Salah satu company yang saya kerja ni, si penipu menghantar email menyerupai CEO saya. Email address dia nampak daripada CEO, tapi domain tu yang tadi yang saya cakap tu @mediacorp.com tu itu lain. Dia maybe dia tukar kosong kepada zero seperti tu. Dan email tu menyuruhkan orang bawahan tu untuk membeli kad iTunes.
Kat iTunes. Ya So Allah. orang tu sebab Percaya, mereka percayalah. email tu daripada CEO kan. Kalau CEO suruh buat satu benda, buat tak? Mesti buat kan. Kalau tak derhaka pula. So dia pergi belilah kat Ya. iTunes. Tapi nasib baik kat iTunes tu dia pergi ke CEO saya dan kata, Ana, ni kat iTunes yang you ask me to buy. Yang awak suruh saya beli. CEO pun kat reaksinya? CEO bila masa aku suruh kau beli fikir kat aku tak ada iTunes? kerja lain? Kalau saya nak beli kat iTunes, Saya boleh beli saya boleh beli sendiri. sendiri. Yang saya suruh beli awak tu apa pasal? Saya suruh awak tu apa pasal? Dan lepas tu itu satu contoh aja. Nasib baik dia pergi, tapi ada juga kes-kes yang saya terima email tu daripada CFO. CFO tu suruh orang bawahan daripada accounts untuk transfer duit beratusan ribu kepada akaun luar negara daripada company account. CFO. Jadi Email nampak daripada macam sahih ni. nampak macam sahih. Email daripada CFO dan orang tu buat transfer. Oh. Bila buat transfer tu dah lah habis. Hilang Tapi lesap transfer duit dari akaun mana? Company dia sendiri? account? Oh. ke overseas account. Ah. Overseas account tu Hangus. bukan akaun yang sahih. Sahih. Hangus terus duit. Ah. Beratusan ribu. Banyak sangat kes. Sebab daripada 2020 ke 2021 sampai sekarang 2.2 bilion duit telah lesap. Dan salah satu kes yang pernah saya dengar ialah investment scam. Investment scam ni bila membuat pelaburan, kan tadi saya cakap kan 2,000 pulangan 8,000 dalam masa sebulan. Lepas tu bila dah dapat 1 bulan selepas tu orang tu cakap, sekarang awak punya investment ni dah mature. So pelaburan awak dah mature, awak boleh dapat 25,000. Tapi untuk dapat 25,000 Awak ni kena letak kena balik tokok duit. lagi 2,000 sebab admin fees. Okey. Yuran dia letak lagi 2,000. Lepas tu duit terus lesap. Orang tu tak contact langsung. Sampai masanya hangus juga. Hangus. Sebab dia membuat pelaburan secara talian. Dia tidak buat pelaburan secara bersemuka pergi ke company tu, tanya sama orang tu. Tapi dia buat secara talian, ni lesap. Tapi secara talian tu orang tu boleh kasih business card, nama, company name, address, semuanya sahih. Tapi sebenarnya bukan company dia, company orang lain. Jadi sedangkan bersemuka pun boleh ditipu, apatah lagi secara dalam talian. Jadi Dr. Nordin, inilah khusus untuk warga emas kita lah. Untuk kita juga, tapi khususnya untuk warga emas lah. Bagaimana caranya untuk kita didik masyarakat berkenaan keselamatan siber dan bagaimana kita nak tangani berita-berita palsu ni? So, pertama sekali program literasi digital nasional. Singapura ada banyak program untuk tingkatkan literasi digital rakyat. Ni melalui kursus dan bengkel dengan Skills Future ataupun di community center juga. Memang banyak. Dan di online seperti YouTube pun kita boleh belajar. Dan scam-scam yang sekarang yang ada ni, kita boleh saja pergi ke scamalert.sg, kita boleh nampak scam yang bermacam-macam di scamalert.sg. Tu pun satu yang kita boleh buat. Dan kalau kita nak tingkatkan lagi literasi digital, boleh ke scamalert.sg. Ada quiz-quiz yang kita boleh buat seperti Scam IQ Quiz dan Scam Buster Bank Quiz. Dan untuk tangani isu fake news ni, so kita pertama sekali jangan sebar sebelum kita semak. Jangan forward lah. Jangan forward, jangan sebar. Memang banyak kita terima kadang-kadang dekat Facebook, ini fake news. Dekat WhatsApp kita terima ni fake news. Tapi orang tu tak check dulu sumber-sumber yang rasmi sebelum dia sebar. Sebab kalau kita tahu yang news tu, berita tu bukan palsu, berita tu sahih, dia akan ada sumber-sumber yang rasmi yang lain. Kita boleh validate, kita boleh check sebelum kita menyebar. Dan itu cara-cara yang kita boleh buat. Ada clickbait tu, pun ada clickbait kan. Clickbait tu namanya tajuk klik umpan. So kita kena berjaga-jaga bila tajuk tu macam sensasi sangat, kan, kita terus nak klik. Jadi kita kena check dengan sumber-sumber resmi dulu sebelum kita klik dan baca keseluruhan. Dan kalau kita nak forward tu, kita baca keseluruhan dulu. Jangan saja baca
dia Cepat melata, title dia je. Ah. Jangan cepat nak klik. Jangan cepat nak forward. Kita pause dulu, kita tengok dulu, kita baca dulu sebelum kita forward. Semak dulu. Jadi kalau boleh dirumuskan Dr. Nordin Ya. pertama sekali iaitu harus kesan bahawa adakah ia sumber yang sahih, kedua jangan sembarang tekan pautan, ketiga kalau terlalu bagus tu too good to be true tu jangan percaya, dan keempat tingkatkan ilmu pengetahuan tentang celik digital dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi seperti Scam Scamshield. Shield. Dan juga ada talian yang boleh anda catat sekarang ni, keluarkan kertas dan juga pena. Dr. Nordin ada kongsi hotline anti-scam. Iaitu Apakah talian hotline-nya? 1800 722 6688. Apa Okey, dia sekali nombor lagi. dia Dr. Nordin? 1800 722 6688. Dan muncul juga pihak pemerintah kita juga akur tentang bahaya yang ada di dunia digital ni. Jadi untuk sebarang mesej berkaitan dengan pemerintah, kita ada mesej khusus menerusi SMS gov.sg. Jadi kalau dari nombor-nombor lain, tolonglah jangan dijawab bahaya. Dan bank-bank di Singapura, khidmat telekomunikasi juga telah menjalankan kerja-kerja khusus untuk pastikan risiko ditipu dapat dikurangkan, insya-Allah. Jadi mungkin ada yang ingin dirumuskan oleh lagi. Dr. Nordin. So saya berpesan bukan saja untuk diri saya tapi untuk orang semua kat luar sana. Yang selagi ada teknologi, selagi teknologi tu ada dan makin berkembang, selagi tu penipu dan penggoda akan ada di luar sana dan mereka akan menggunakan taktik-taktik yang sophisticated, yang canggih, berinovasi. Jadi kita mesti selalu berhati-hati menggunakan teknologi. Jadi selalu saya berpesan kepada rakan-rakan di tempat kerja, kita boleh ada teknologi yang sungguh canggih, tetapi kita mesti ingat manusia ni adalah kelemahan yang terbesar. Tetapi manusia pun boleh menjadi ally atau sekutu yang terbesar kalau kita lengkapkan dengan alat dan latihan yang tepat. Jadi kalau kita terima macam phishing email atau phishing email, kita kena faham apa tu skim cepat kaya, penyamaran dan pancingan data. Itu kita boleh cek daripada scamalert.sg kalau kita nak belajar lebih lanjut. Dan gunakan alat-alat teknologi untuk mencegah virus seperti Norton, antivirus, Kaspersky, McAfee, dan jangan sesekali klik pautan-pautan yang ada di email ataupun SMS ataupun WhatsApp ataupun Facebook sebelum kita cek sumber dia dengan sumber yang rasmi. Sama ada pautan ni sahih atau tidak. Dan jangan sesekali kita memberi maklumat peribadi, maklumat kewangan kepada si penipu atau sesiapa sahaja yang menyatakan dia daripada bank atau daripada government, kan. Jangan sekali kita kasih melalui talian, melalui email, melalui SMS dan melalui Facebook atau mana-mana social media. Sebab kalau organisasi macam gini, dia tidak akan meminta maklumat peribadi anda secara begini. Itu yang paling mustahak lah. Jika anda terkena penipuan, jangan lupa report kepada polis, ke bank atau Pihak-pihak ke berkuasa. pihak-pihak berkuasa. Jangan diamkan diri. Jangan diamkan diri Yang saja. paling penting, aplikasi Scam Scamshield. Shield. Ya. Baiklah, terima kasih Dr. Nordin atas perkongsian yang cukup bermanfaat dan semoga kita tidak mudah terpedaya dan lebih celik digital. Dan juga jangan lupa untuk ikuti Tanya Aja dalam detik 16 Oktober. Dan terima kasih di atas perhatian anda. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama memanfaatkan masyarakat dengan ilmu yang dikongsi oleh Dr. Muhammad Nordin Yusof, tamu kita hari ini dalam rancangan Tanya Aja, Malu Bertanya, Sesat Jalan.